A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina amin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ketemu lagi kita hari ini tanggal berapa Rabiul Awal tadi? Ini 23 dah. 23 Rabiul Awal. Masih lagi dalam bulan memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah bila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, perbincangan dia banyak di situ, kita ambillah semangat ya. Ambillah semangat bulan Rabiul Awal ni untuk pertamanya cek diri kita sendiri dululah. Cek diri kita sendiri dulu. Berapa banyak kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian isteri-isteri baginda Ummul Mukminin, kepribadian sahabat-sahabat yang dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada diri kita. Apa ciri-ciri amalan baginda yang ada pada diri kita, kalau ada. Tak tercapai pun, tapi sekurang-kurangnya ada ke usaha kita ni untuk menelusuri, untuk cuba copy paste kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lagi penting daripada kita sibuk menjadikan bulan-bulan Rabiul Awal ni sebagai bulan-bulan tema saja. Bulan-bulan bertema, maka tak naklah kita macam tu. Kalau tidak, kita jadilah golongan yang kuat menegakkan sunnah Melayu, yang suka perkara-perkara bertema, suka semayang tarawih pada 10 pertama. 10 pertama penuh lah masjidnya. Baru semalam tuan-tuan guru komen, ada yang datang isyak tak semayang, maghrib tak semayang, semayang seminggu sekali dia Jumaat. Semalam ada kuliah Kadi Kuantan. Dia highlight permasalahannya dia jumpa. Pilih semayang seminggu sekali tu. Sebab apa? Semayang Jumaat ni payahlah, kalau lelaki tak pergi nanti orang tahu. Jadi pergilah semayang seminggu sekali. Ada yang suka semayang sunat raya je. Sebab semayang sunat raya semua keluarga dah melawar. Kena pula kahwin dengan pak mentua yang kaki semayang masjid musim raya, dia pun melawar dia lah. Tapi itu je lah semayang dia. Kesiannya. Jadi kita janganlah jadikan hidup kita ni ibadat kita bertema, bermusim. Kita kena somo-somo lah. Tapi pada waktu-waktu yang bermusim, bertema tu, kena lagi lah. Ramadan ni kena lagi lah. Bulan Rabiul Awal ni, kalau nak join majlis-majlis yang mengkhususkan lagi untuk mengingatkan kita kepada baginda Rasulullah SAW, tak kira lah majlis apa? Majlis ilmunya, majlis halaqah hadisnya, majlis baca syama'ilnya, majlis kasidahnya, majlis tausiahnya, dipersilakan. Apa sajalah buat janji merapatkan diri kita kepada baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ini sebahagian lagi cara kita nak ikut. Bagaimana nak melunakkan hati kita supaya kita ingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita akan jumpa banyak lagi nama para nabi dan rasul. Besok pun dah mula. Berjujuk-jujuk dah. Hari ini kita akan mulakan bagaimana nak mengakhirkan kisah Nabi Ibrahim. Kita sebelum ni surah-surah lain kita dah jumpa bagaimana mulanya Nabi Ibrahim itu diangkat sebagai rasul. Pencarian dia kepada Tuhan. Macam manalah Tuhan aku ni surah apa saya lupa dah. Baqarah awal-awal tu lah. Yang semalam Nurul cerita pasal potong-potong burung tu, letak kat 3 penjuru gunung bukit, seru datang balik. Itu pada awal-awal diangkatkan kenabian kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu cerita surah awal. Pada surah Al-Anbiya hanya bermula pada bab Nabi Ibrahim berdebat dengan kaum dia pasal mentauhidkan Allah, menghancurkan berhala. Semua tu cerita panjang. Baca sendiri menghancurkan berhala. Berdebat pula dengan Namrud sampai Namrud dengan pembesar dia surrender. Padahal sudah Namrud kata surrender dah ni, nak berdebat ni bakar je lah. 3 hari 3 malam kena bakar pada longgokan
unggun api yang tak pernah dilihat oleh pada kaum dia masa tu. Besar tak besarnya kan. Ada cerita-cerita side pula, cerita tepi-tepi pula. Bagaimana haiwan-haiwan semua datang menolong melainkan apa? Cicak. Itu satu bab cerita lah. Kalau kena tuan guru yang pandai bercerita, seronok kan. Saya tak pandai. Bagi summary-summary dia. Situ pula. Kemudian kita akan sampai kepada bab bagaimana selepas 3 hari, pada masa 3 hari itu dikepung kawasan api itu. Nabi Allah Ibrahim duduk betul-betul di tengah api itu. Kena campak di Arab Parsi Kurdi itu kan. Nama apa entah semalam saya dah sebut, ada dalam tafsir Ibn Katsir buka dia. Arab Parsi Kurdi itu yang Allah laknat dia tenggelam dalam bumi. Setiap masa ditenggelamkan. Azab lah dia tu. Dia yang bagi idea lempar Nabi Ibrahim ni pakai catapult tu, plastik tu. Duduk, pung, masuk tengah-tengah api. Apa dizikir Nabi Ibrahim? Apa dia dizikir Nabi Ibrahim? Patut macam tu ya. Apa? Qulna ya narukuni ba'da wa salaman ala Ibrahim. Oh, itu bukan sayang. Apa zikir Nabi Ibrahim masa nak campak dalam api? Sama zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dikhabarkan kamu akan dilanda oleh bala tentera. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, itu je. Kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Sebab itu dalam bab tauhid kita tahu api itu memang sifat dia membakar, tapi siapa yang membakar? Api itu sifat dia panas dan membakarkan, tapi siapa yang membakar? Jangan panik. Api panas tak? Sifat dia membakar tak? Tapi siapa yang membakar tu? Allah. Itu kata kunci tauhid. Semua Allah. Api membakar Nabi Ibrahim tak? Tak. Sebab tu saya kata yang kita belajar pagi-pagi ni, bukan belajar lah ni, baca sama-sama. Ini sikit sangat. Pada setiap tu ada kata kunci dia. Ada makam tauhidnya, ada makam fiqahnya. Ini kita jumpa ada. Akan jumpa bab perkara fiqah hari ni. Ya, bab Ibrahim tidak dibakar. Ibrahim bertasbih kepada Allah. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil itu makam tauhid. Mengesakan Allah pada segala-galanya. Padahal sebelum si campak tu kan, dah datang malaikat Jibril offer kepada Nabi Ibrahim ni. Malaikat Jibril offer, nak buat apa ni pada Namrud apa semua ni. Nabi Ibrahim kata, kalau kau offer aku tak nak. Kalau Allah yang offer, aku terima. Macam tu. Walaupun dia tahu Jibril tu datang atas surah siapa? Allah. Tapi dia punya ainul yakin ni kan, yakin dia pada Allah tu. Kena campak tu, zikir gitu je. Tu makam tauhid tu. Sebab tu kita tak padan pagi-pagi ni. Nak baca pagi-pagi jangan ingat aku dah jadi ulama dah ni. Beres dah pada ain dah. Ini introduction je. Pada siap satu tu ada bab ilmu dia. Ini ada sikit je bab fiqh. Sikit je lah. Kita usik sikit-sikit. Bab bagaimana Nabi Sulaiman dan Ayub membicarakan pasal orang yang merosakkan kebun. Ada sikit bab fiqh. Tapi bila dalam bab fiqh khususnya bab tu, panjang syarah dia. Kena guru dengan Ustaz Iwes lah pula. Begitu Jadi api walaupun sifat dia membakar, tapi Allah yang membakar. Makanan yang kita masuk tu sifatnya kenyang kan. Tapi adakah kita makan tak kenyang? Ada. Makan tak kenyang orang sakit. Makanan tu sifatnya lazat, tapi kalau Allah tak datang dengan nafsu, tak lazat. Begitu kan. Itu semua datang kepada Allah. Ingat, kena ingat bab tu. Jadi hari ini kita akhiri bab perjalanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dah keluar daripada Namrud. Kena baca lah macam Namrud mati perang semua tu. Nabi Ibrahim pun mulalah bermusafir keluar. Pada pemusafirin inilah dikatakan Nabi Ibrahim kahwin dengan Sarah. Sarah ni ada dua syarah dia. Pertama, ulama pendapat anak pak saudara dia. Kahwin dan keluar musafir dia. Satu lagi pendapat anak raja. Salah satu pada anak raja yang dalam musafir tu dia kahwin. Dan cerita musafir dia ni, dia musafir ke mana? Daripada Mesopotamia tu, Babylon tu, iaitu Iraq, dia musafir ke Syam. Musafir ke Syam. Syam ni amnya jujuran daripada sekarang dah, Lebanon, Jordan, Baitul Muqaddis tu semua tu Syam lah tu. Itu semua Syam.
Jadi dia pergi ke Baitul Muqaddis. Jadi lahirnya Nabi Ibrahim bukan di Baitul Muqaddis. Dia tahu lahir dia di Babylon tu, belah sana. Dia belah sana. Kemudian dia musafirlah ke Baitul Muqaddis. Belum lagi cerita bagaimana daripada Baitul Muqaddis tu dia musafir pula ke dengan isteri dia baru dia ke ke Mekah tu. Belum lagi bab mendirikan Kaabah. Jadi kena bacalah lagi lengkap insya-Allah. Ini kita akan jumpa perihal Nabi Lut sikit je, tapi kita kena ambil iktibar panjang cerita ni. Kalau syarah ni saya rasa muka surat ni mungkin beberapa round lah dengan tuan guru. 2-3 kuliah lah nak habis muka surat ni sebenarnya lah. Jadi kita ambil sikit-sikit lah insya-Allah. Silakan 73-81 hari ini kita akan jumpa penutup cerita Nabi Ibrahim, perihal Nabi Lut, Nabi Sulaiman dan Ayub, betapa mereka dikurniakan hikmah, kepandaian dan beberapa kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman. Hari ini kita jumpa, besok kita sambung sikit lagi bab Nabi Sulaiman. Insya-Allah. Sambung. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ خَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar membuat kebaikan, mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Dan kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu serta kami selamatkan dia daripada azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Nota 534, homoseksual, menyamun dan mereka melakukan perbuatan tersebut dengan terang-terangan. Sesungguhnya mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Nabi Nuh AS
Sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya daripada bencana yang besar. Dan kami menolongnya daripada orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka kesemuanya. Dan ingatlah kisah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika kedua-duanya memberikan keputusan mengenai ladang, kerana ladang itu dirosakkan oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami berikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukuman yang lebih tepat. Nota 535. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ada sekelompok kambing telah merosak tanaman pada waktu malam. Pemilik tanaman mengadukan hal ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Dia memutuskan bahawa kambing-kambing itu harus diserahkan kepada pemilik tanaman sebagai ganti tanaman yang rosak. Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan agar kambing-kambing itu diserahkan sementara kepada pemilik tanaman untuk diambil manfaatnya. Pemilik kambing pun diharuskan mengganti tanaman itu dengan tanaman yang baru. Apabila tanaman yang baru telah dapat diambil hasilnya, pemilik kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali. Keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam yang lebih tepat. Dan kepada kedua-duanya kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung ganang dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untuk kamu agar digunakan untuk melindungi kamu dalam peperangan. Adakah kamu bersyukur kepada Allah? Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan peringkatnya ke negeri yang kami beri berkat padanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Tafsir Jalalain. Waja'alnahum a'immah. Kami telah menjadikan mereka itu sebahagian pemimpin-pemimpin. Lafaz terakhir ini dapat dibaca a'immatan atau a'immatan, iaitu pemimpin yang menjadi teladan dalam kebaikan. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah. Dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Hendaknya mereka dan orang-orang yang menjadi pengikutnya mengerjakan semuanya itu. Huruf ha daripada lafaz iqamah dibuang demi untuk meringankan bunyi sehingga menjadi iqamah as-salat bukan iqamati as-salati. Tafsir Ibnu Katsir. Dan kami selamatkan dia, yakni Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkati seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah. Surah Al-Anbiya ayat 71 hingga 73. Pada ayat ini, Allah mengkhabarkan tentang Ibrahim yang diselamatkan daripada pembakaran yang dilakukan oleh kaumnya dan dikeluarkan daripada tempat mereka, berhijrah menuju negeri Syam dan Tanah Suci, sebagaimana yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab mengenai firman-Nya, ke sebuah negeri yang telah kami berkati untuk seluruh alam. Maksudnya ialah negeri Syam. Di sana tidak ada air tawar melainkan air yang keluar daripada batu besar. Mengikut Qatadah, ketika itu Ibrahim dan Lut berada di Iraq. Kemudian Allah menyelamatkan kedua-duanya ke Syam. As-Suddi berkata, Ibrahim dan Lut berangkat menuju Syam. Kemudian Ibrahim bertemu dengan Sarah, puteri Raja Haran yang sangat mencela agama kaumnya. Lalu Ibrahim menikahinya hingga membawanya pergi. Tetapi pendapat ini gharib, iaitu asing. Yang masyhur ialah bahawa Sarah merupakan anak kepada pakcik Ibrahim dan dia keluar bersamanya untuk berhijrah daripada negerinya. Mengikut Al-Awfi pula yang bersumber daripada Ibnu Abbas, dia mengatakan Ibrahim diselamatkan ke Mekah. Tidakkah engkau mendengar firman Allah? Sesungguhnya rumah ibadat pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Makkah, iaitu Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Surah Ali Imran ayat 96. Firman Allah,
Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah. Mengikut Ibnu Abbas, Qatadah dan Al-Hakam bin Atiyah, makna nafilah pada penggalan ayat ini ialah cucu, iaitu Yakub anak Ishak sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Surah Hud ayat 71. Firman Allah, dan masing-masing akan menjadikan orang yang soleh. Maksudnya, mereka semua adalah ahli kebaikan dan orang-orang soleh. Kami menjadikan mereka iaitu sebagai pemimpin-pemimpin yang diikuti, yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Iaitu mereka menyeru kepada Allah dengan izinnya. Selanjutnya dia berfirman, dan kami wahyukan kepada mereka agar melakukan kebaikan, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Ia menghubungkan yang khusus kepada yang umum, dan hanya kepada kami mereka menyembah, iaitu melakukan apa sahaja yang mereka perintahkan kepada orang lain. Riyadhus Salihin, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian, maka mereka telah terpelihara darah dan harta mereka daripadaku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran bahawa darah dan harta dilindungi dengan menegakkan rukun Islam, kecuali apabila mereka harus mendapat hukuman, maka wajib bagi mereka untuk memberlakukan kisas atau rejam atau potong tangan secara terang-terangan. Penghisapan mereka ke atas apa yang ada dalam hatinya adalah tanggungjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabawi daripada Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairis, dia berkata, kami datang kepada Nabi SAW sedangkan waktu itu kami adalah pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama baginda selama 20 malam. Baginda menyangka kalau kami telah rindu kepada keluarga kami, maka baginda bertanya tentang keluarga yang kami tinggalkan. Kami pun memberitahukannya. Baginda adalah orang yang sangat penyayang dan sangat lembut. Baginda bersabda, pulanglah kamu kepada keluargamu, tinggallah bersama mereka dan ajarilah mereka serta perintahkan mereka, dan solatlah kamu sebagaimana kamu melihatku solat. Jika telah datang waktu solat, maka hendaklah seorang daripada kamu mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi imam kamu ialah yang paling tua bila hafalan Al-Qurannya sama di antara kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis Qudsi daripada Anas bin Hakim Ad-Dabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat ialah solat. Abu Hurairah berkata, Rabb kita Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikatnya dan dia lebih tahu. Lihatlah solat hamba-Ku apakah sempurna atau kurang. Jika sempurna, maka akan ditulis sempurna. Dan jika ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hamba-Ku masih mempunyai ibadat-ibadat sunat. Jika dia mempunyai ibadat-ibadat sunat, maka Allah berfirman, sempurnakanlah ibadat wajib hamba-Ku yang kurang dengan ibadat sunnahnya. Tiap-tiap amalan akan dihisap dengan cara yang demikian. Hadis riwayat Ahmad. Baik, Alhamdulillah. Macam saya kata, kalau kita nak cover semua perincian dalam mushaf ni tak lepas. Tak lepas lah setengah jam pagi-pagi nak habis dah. Banyak sangat pengajaran yang kita boleh ambil. Kita buat solat tu okey lah, kita banyak dah ulang peri pentingnya solat ni. Tak berganjak lah kita besok kalau kita tak jaga solat kita. Tapi nampak rahmat Allah kat situ. Semalam pun kita dah tengok bagaimana dalam hadis panjang berkenaan dengan lembaran kita ada berapa? 99 lembaran amalan kita. Amalan, pahala, dosa semua tulis kat situ. Allah tidak akan zalim walaupun satu titik. Allah minta tanya kepada kita, ya hamba-Ku, betul ke ni tulisan ni? Ada ke amalan yang kau yang malaikat lupa catat? Ada ke apa? Nak tambah lagi pada nak memberat lagi kan? Bahkan dia beri, nah ni ada satu, ni peti ni, satu bekas ni ada amalan yang berat lagi ni. Aku tambah timbangan tu. Rahmat Allah sentiasalah begitu. Cukup ke solat dia? Tak cukup boleh tampung ke? Ada ke solat-solat sunat dia tampung, cover, Allah nak bagi. Rahmat Allah tu besar. Tapi kita jangan semata-mata nak mengharapkan rahmat Allah tanpa ada usaha pada diri kita. Itu satu bab lah.
Duduk kuliah tasawuf Ustaz Razak, sejam setengah cerita itu je. 2 baris baca kitab, sejam setengah cerita nama Allah je. Begitulah ya. Nak bagi semangat pada adik kita ni nak cari majlis ilmu. Kemudian kita dah habis dah bab Nabi Ibrahim hijrah. Ini sikit je, sikit dalam surah ni, surah Anbiya, Allah bagi sikit-sikit, nak bagi reminder je. Kita kena baca balik bagaimana Nabi Lut tu dilepaskan daripada kaum dia, yang mungkar macam-macam. Kita kena sedar pada zaman ni, zaman Nabi Lut punya, kaum Nabi Lut punya dosa, tak zaman sekarang ni bermaharaja lagi. Bahkan telah mendominasi setengah negara-negara luar sana. Dah jadi aliran politik LGBTQ. Dah jadi aliran politik sama pun di Malaysia. Jadi hati-hati. Hati-hati. Sebab itulah jangan pilihlah pemimpin yang ada sikit pun kesian pada geng-geng LGBT ni. Jangan ada pemimpin yang pada bila bercakap dengan Mak Saleh, United Nations apa semua, beria ni sokong LGBTQ. Tapi bila duduk kempen dengan geng Muslim, tak. Jaga kita kena cana sikit dalam bab politik ni pada perundangan negara, ISET dan sebagainya, supaya kita tak salah pilih. Sebab dosa besar yang kaum Lut buat dah bermaharaja level. University level apa semua, borak dengan anak saya apa semua tu. Kita ni akan satu masa kita akan lepaskan adik-adik kita, anak-anak kita pada dunia luar. Yang mana kata kunci yang perkara yang boleh protect dia ialah apa saja ilmu, iman dan takwa yang kita tanam pada dia. Bila dah keluar, golongan ni berkeliling. Tak campur geng yang bermaksiat sepanjang masa, bersekedudukan, berzina, cuti-cuti, berkumpul laki perempuan ramai, sewa homestay mana-mana. Berleluasa di luar sana. Jaga. Sebab tu diperingatkan cerita Nabi Lut. Kemudian dimasukkan cerita bagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh, ingat Nabi Nuh dia dah utilize satu doa dia yang makbul. Nabi Muhammad SAW belum. Ambil kat situ. Nabi Muhammad SAW belum lagi guna. Disimpan untuk syafaat pada akhirat besok. Syafaat uzmanya dan sebagainya. Itu kelebihan Nabi kita. Simpan untuk kita. Nabi Nuh dah utilize lah satu doa yang pasti makbul. Surah Al-Qamar ayat 10. Baca Surah Al-Qamar ayat 10. Baginda pun berdoa, ya Rabb, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu, kaum dia lah, tinggal atas bumi. Dia minta hapus semua. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir. Ini setelah berapa lama? 950 tahun barulah dikeluar doa ni. Maka apa? Allah hapuskan, melainkan Nabi Nuh dengan sebahagian daripada umat dia saja. Kemudian masuk cerita Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud ni ayah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud ni kita dah jumpa dalam Al-Baqarah. Bagaimana pada zaman itu Nabi Daud diarahkan oleh Nabi Samuel, dikatakan. Tak pasti nama itu, tapi ulama-ulama berkasir ke andaikan Nabi Samuel. Nabi Samuel ni dia mengarahkan Bani Israel pergi berperang dengan Talut. Talut ke Jalut, saya lupa dah, terbalik semua. Talut ke Jalut itulah berperang. Pergi berperang. Dan Nabi Daud masa tu dia kecil lagi. Nabi Daud. Banyak kelebihan Nabi Daud ni. Dialah yang membunuh Raja Zalim tu. Sulaiman ni anak dia. Dua-dua ni banyak kelebihan Allah bagi. Hikmah tu, kelebihan tu antara dia menundukkan, dia ada kuasa untuk melunakkan besi, dia pandai buat baju besi, suara dia sedap. Seruling Nabi Daud, suara dia sedap. Dua-dua anak beranak ni ada kuasa untuk menundukkan haiwan. Bahkan Nabi Sulaiman diberikan lebih kuasa untuk segerombolan, ada sebahagian syaitan pun menjadi kuli dia. Terjun ke dasar laut buat kerja dan sebagainya. Nabi Sulaiman. Dia ada kuasa angin. Dikatakan segala perbendaharaan dia, kekayaan dia tu duduk atas perbadan ni. Macam cerita Al-Ladin tu lah. Ni dalam syarah ni. Baca. Dalam tafsir Al-Quran. Allah tundukkan angin, angin angkat perbadan ni dia tu, terbang pergi mana-mana. Al-Ladin tu perbadan ni kecil ni. Tak. Ni semua perbendaharaan Nabi Sulaiman boleh duduk pada satu hamparan yang besar. Berapa besar tak tahulah, satu padang ku, wallahualam. Tapi ditundukkan kuasa sampai angin pun ditundukkan. Begitu wallahualam. Besok insya-Allah kita akan sambung sikit lagi bab Nabi Sulaiman. Jadi banyak sangat pengajaran pada muka surat ni yang kita boleh ambil. Bab fiqh tu satu bab lah.
Dalam tafsir Ibn Katsir bab fiqh ni 2-3 muka. Bagaimana Nabi Sulaiman anak ni secara hikmah tegur ayah dia. Tak berapa kena tu ayah dia kata. Hukum tu ataupun fatwa ayah dia bagi tak berapa kena. Ayah dia nak bagi kambing tu kepada pemilik kebun yang dirosakkan oleh kambing. Dikatakan tanaman kurma. Ya. Ditukarkan. Bagi pemilik kebun tu pegang sekejap kambing ni boleh ambil manfaat dia. Tapi macam yang sama pemilik kambing tu dia kena tanam semula pokok-pokok ni. Maksud dia ada tugasan lah. Jadi macam digadaikan pula sekejap selagi mana kebun tu tak diperbaiki. Bila kebun tu dah perbaiki, pulang balik kambing. Fiqh dia panjang pula kat situ. Masuk juga fiqh bagaimana ijtihad ulama dalam mengeluarkan hukum. Ingat, ada ijtihad ulama dikatakan ada 3 golongan ulama. 1 di syurga, 2 di neraka. Itu bimbang ulama yang berijtihad, ulama jahat. Kemudian ada juga hadis yang kita akan baca, kalau ulama tu diijtihad dia salah, dia dapat 1 pahala. Setelah dia guna pakai semua ilmu dia ada tu, dia berkeluar hukum. Tapi dia tersalah, tapi dia ikhlas. Ikhlas menggunakan sebaik-baiknya ilmu dia ada, walaupun dia salah, dia masih dapat 1 pahala. Kalau dia betul, dia dapat 2 pahala. Itu bab fiqh, kena belajar waktu insya-Allah. Insya-Allah besok kita tengok cerita Nabi Ayub. Cerita Nabi Ayub. Saya tak jumpa title mendirikan solat ciri pemimpin yang benar. Kat mana? Tadi dah baca saya jumpa penerbit ambil kait kod mana? Ada siapa perasan? Tak perasan? Hari ni saya cuba baca balik semula. Penerbit pilih kait kod mana? Dalam syarah pun saya tak jumpa. Penerbit pilih mendirikan solat ciri pemimpin yang benar. Tak ada pula cerita bab solat. Melainkan ayat 73 tu je lah. Mendirikan solat. Ya? Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk. Dia ambil ayat ni agama ni. Dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka agar membuat kebaikan. Mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada mereka kami menyembah. Betul, penerbit pilih ayat pertama, betul ya. Memang sebenarnya lah nak jadi pemimpin ni kalau solat tak beres lah gitu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.